Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sandi Yahya. Kes harian COVID-19 di negara ini terus mencatatkan peningkatan apabila sebanyak 7,234 kes baharu dilaporkan setakat tengah hari tadi. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah individu yang sudah dijangkiti oleh virus berkenaan adalah sebanyak 2,895,014 kes. Dan bagi membincangkan perkara ini, bersedia secara Skype bersama dengan pakar pengurusan risiko kesihatan, persekitaran dan juga pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahari Samsudin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Prof, pertama sekali kita melihat dan juga kita mengikuti angka jangkitan setiap hari. Apabila hari ini melepasi 7,000 kes dan juga mungkin ia disebabkan oleh jangkitan virus Omicron dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat kepada trend peningkatan jangkitan COVID-19 dalam negara ketika ini, Prof? Begini ya, Ihsan, kalau kita dapat lihat ya, saya suka untuk kita sama-sama melihat R0 ya, iaitu bacaan yang kita lihat keceronan peningkatan kes ya. Kalau kita dapat lihat bermula seawal bulan Februari, malah sebelum Februari lagi, iaitu di akhir minggu terakhir Januari, mengikut data yang saya ada dan data-data yang didapati daripada laman web Kementerian Kesihatan, ya, kita dapati nilai R0 sudah melebihi 1.0 ya, bermula daripada 20 Januari. Dan peningkatan itu terus meningkat sehinggalah hari ini kita mendapati keputusan yang amat mengejutkan di mana jumlah kes harian kita pada hari ini belum pun habis 1 minggu bulan Februari ya, Ihsan ya, kita sudah mencapai 7,000 kes ya baru harian. Ini amat-amat mengejutkan. Berdasarkan simulasi yang saya buat sebelum ini, saya jangkakan peningkatan itu memang ada, tetapi peningkatan itu agak lebih perlahan. Maknanya dalam minggu kedua atau minggu ketiga atau sebelum Februari berakhir, kita akan berlaku peningkatan kes. Tetapi tidak begitu mendadak seperti hari ini. Jadi kalau kita dapat lihat hari ini, dalam tempoh beberapa hari sahaja, peningkatan hampir daripada 2,000 di awal bulan Februari. Dan sekarang ini belum habis minggu pertama bulan Februari, kita sudah melonjak ke angka 7,000, 4,000, 5,000 dan 7,000 kes sehari. Jadi kalau dilihat ya, risiko-risiko yang ada tu, saya rasa semua orang faham, semua orang cakna bahawa kita ada sambutan perayaan ya, cuti yang panjang, pergerakan rentas negeri pulang kampung secara besar-besaran sewaktu cuti panjang yang baru-baru ini ya. Jadi kita dapat lihat ya, dengan pergerakan trafik, saya cukup yakin ya, ini antara faktor-faktor yang juga memberi kemungkinan untuk lonjakan kes. Selain daripada itu, Ihsan ya, kalau kita dapat lihat ya, kluster-kluster pendidikan juga turut menyumbang dan ianya sentiasa meningkat di dalam negeri-negeri tertentu ya. Kalau kita dapat lihat sekarang ni hampir 5 atau 6 buah negeri sudah mempunyai kluster pendidikan ya, kluster pendidikan yang tinggi ya. Jadi ini semua menjadikan risiko ya untuk peningkatan kes itu lebih pantas dan ianya akan memberi tekanan dan beban kepada kesihatan awam negara. Ihsan. Dan juga Prof, bagaimana untuk kita memahami situasi dan juga keadaan dengan kadar peningkatan kes sekarang ini, dalam masa yang sama juga kita giat melaksanakan program booster ataupun dos penggalak, termasuk yang terkini bermula semalam adalah dos kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Bagaimana signifikasi untuk kita faham bahawa kebergantungan kepada dua perkara ini, adakah ia melihat kepada satu peningkatan kes disebabkan oleh SOP, virus Omicron dan sebagainya? Apa yang perlu kita nilai dan juga kita faham berdasarkan kepada situasi semasa, Doktor? Kita
sebagai rakyat ataupun sebagai masyarakat, kita tidak hanya boleh bergantung kepada dua kaedah saja, iaitu vaksinasi booster dan juga vaksinasi untuk kanak-kanak dan vaksinasi booster. Vaksinasi ini seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini oleh ramai pakar-pakar, dia hanyalah untuk mengurangkan keterukan kes. Malah jangkitan kes masih tetap boleh berlaku walaupun sudah kita divaksinasi. Pokok pangkalnya sejauh mana kita mempunyai disiplin dalam pematuhan SOP. Ini yang saya selalu tekankan dalam setiap kali apabila ada bual bicara bersama Awani. Saya selalu memaklumkan bahawa kita kadang-kadang mudah leka dengan pematuhan SOP. Dengan sedikit kelonggaran, dengan kebebasan yang diberikan, kita sudah mula leka. Dan ramai di antara kita sudah mula mengambil kesempatan. Selain daripada itu, tindakan ataupun kerjasama yang kolektif antara pembuat keputusan, penguatkuasaan juga sangat penting. Sektor-sektor perniagaan, sektor-sektor industri, ini semua juga sangat penting. Di mana polisi-polisi atau peraturan-peraturan yang mereka laksanakan di tempat kerja maupun di sektor-sektor ekonomi, ini antara secara langsung maupun tidak akan memberikan impak kepada penularan jangkitan COVID-19. Jadi, dari perspektif kawalan risiko, keselamatan dan kesihatan, saya ingin mencadangkan beberapa perkara yang mungkin boleh diberi perhatian pada peringkat ini. Saya harap pihak kerajaan dapat melaksanakan semula PKP bersasar bagi negeri-negeri yang telah mencatatkan bacaan R0 jangkitan harian yang melebihi 1.0 ini untuk mungkin 3 hari atau 5 hari berturut-turut. Yang mana nilai R0-nya 5 hari atau 3 hari berturut-turut melebihi 1.0, saya mohon agar pihak kerajaan untuk memikirkan untuk melaksanakan PKP bersasar di negeri tersebut. Kita bukan tutup buat PKP sepenuhnya, tetapi buat PKP bersasar untuk negeri-negeri yang mempunyai R0 melebihi 1.0. Selain daripada itu, kita juga boleh memikirkan penutupan sementara atau penutupan segera bagi sekolah-sekolah ataupun institusi-institusi pengajian tinggi, industri atau sektor-sektor industri yang mana mempunyai kluster-kluster baru jangkitan COVID-19. Ini perlu dilaksanakan dengan tegas. Membuat keputusan jangan mengikut kepada populariti. Kita harus berdasarkan fakta dan figure yang ada pada masa sekarang. Pada masa sekarang jelas menunjukkan kes jangkitan kita melonjak. Jadi perlu diberi perhatian. Jadi selain daripada itu, organisasi atau tempat kerja juga harus memikirkan flexibility. Flexibility dalam melaksanakan aktiviti harian mereka. Menggunakanlah sistem digitalisasi. Jangan cepat sangat kita memanggil kaki tangan kita kembali ke pejabat. Tidak ada penjarakan, pemantauannya tiada. Ini yang juga akan memberikan impak yang negatif kepada pengurusan risiko jangkitan COVID-19. Antara persoalan antara kawalan kesihatan awam kita bersedia atau tidak, saya cukup yakin mereka ini bersedia. Tetapi apabila kes ini tidak pandai ada perhentiannya, tidak ada titik notahnya, ini akan memberikan bebanan dan tekanan kepada mereka. Ingat, peningkatan kes jangkitan COVID-19 memang pantas, malah lebih pantas pada masa sekarang ini dengan adanya varian-varian baru, sub-varian dan sebagainya. Keterukannya juga kalau kita dapat lihat tahap jangkitan dia, keterukannya agak kurang, tetapi jangkitannya amat membimbangkan dan sangat-sangat cepat. Jadi kepada pembuat keputusan, jangan leka dan jangan lewat untuk membuat keputusan kerana ianya akan memberikan impak yang sangat signifikan kepada penularan atau lonjakan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Baik, kelekaan itu perlu dikejutkan segera, Doktor, dan pastinya ia perlukan tindakan daripada semua pihak, kerajaan dan juga kita sendiri sebagai masyarakat Malaysia. Terima kasih Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan, Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Technologist, Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin.